Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan pergi kepada tajuk pencaran biji benih atau buah. Okey, jadi murid-murid boleh buka buku teks muka surat 104 untuk kita sama-sama belajar tentang topik ini. Okay, apa yang kita akan belajar dalam tajuk pencaran biji benih ini adalah yang pertama, jenis pencaran. Yang kedua, ciri-ciri pada biji benih atau buah yang menyebabkan dia dipencarkan melalui cara pencaran tersebut. Dan yang ketiga, kepentingan. Okey, jadi dua topik ni cikgu akan sekalikan dalam penerangan cikgu selepas ini. Okay, kepentingan adalah akhir sekali. Okey. So, kita akan pergi kepada jenis-jenis pencaran dan juga ciri-ciri yang ada pada biji benih atau buah yang menyebabkan dia dipencarkan melalui cara pencaran dia. Okay, sebelum itu kita lihat buku teks muka surat 104. Ada satu cerita kat sini. Okay, ini adalah tumbuhan ataupun pokok keembong. Okay, kemudian dekat sini kita akan lihat dia meletupkan biji benih dia. Kemudian biji benih tu jatuh ke atas tanah. Okey, jadi pokok bunga keembong ni tadi dikata di situ kamu dipencarkan. Tumbuhlah dengan sihat anakku. Selamat pagi anakku, selamat pagi. Ini adalah dialog antara biji benih dengan bunga ataupun biji benih dengan pokok induk dia. Ya, kemudian dia melihat dekat sini ada pokok ataupun biji benih buah angsana. Dia tanya siapakah mereka, apakah yang sedang berlaku kepada mereka. Jadi induk dia berkata mereka ialah buah angsana. Mereka dipencarkan ke tempat yang lebih jauh dari pokok induknya. Jadi murid-murid, ini buah angsana ni dipencarkan melalui apa anda rasa? Dia boleh terbang melayang-layang macam ni. Okay, ingatan ini buah angsana. Kemudian buah angsana pun jatuh atas tanah. Saya dipencarkan melalui angin. Okay, melalui angin jauh daripada pokok induk saya. Jadi dia tanya tadi. Okay, jadi yang pertama dekat sini kita belajar adalah dipencarkan melalui angin. Itu adalah pencaran yang pertama. Jadi ciri-ciri yang ada pada buah angsana ni yang menyebabkan dia dipencarkan melalui angin adalah kecil, ringan, berbulu halus, nipis dan juga struktur bersayap. Seterusnya, hai buah kelapa, bagaimanakah kamu dipencarkan? Oh, saya dipencarkan melalui air. Okay, kita lihat ciri-ciri apa yang ada pada buah kelapa yang menyebabkan dia dipencarkan melalui air. Okay, yang pertama adalah kulit yang berlilin. Kulit yang berlilin ni maksudnya dia kalis air. Sabut yang berongga menyebabkan dia boleh terapung di atas permukaan air. Kemudian dia tanya lagi, biji benih keembong ni tadi, siapakah kamu? Ni adalah biji benih rambutan. Isi saya sudah dimakan oleh monyet yang kemudiannya memencarkan saya di sini. Jadi buah rambutan ni tadi adalah dipencarkan melalui haiwan dan juga manusia. Jadi ciri-ciri yang ada pada buah rambutan yang menyebabkan dia dipencar melalui haiwan dan manusia adalah isi buah yang boleh dimakan, warna buah yang menarik dan juga bau yang harum. Okey, seterusnya, apakah yang terlekat pada bulu badan arnab? Itu adalah biji benih pepulut. Biji benih pepulut ini dipencarkan melalui haiwan. Ini dia sama dengan buah rambutan. Tapi ciri-ciri dia tak sama. Okey, kalau biji benih buah pepulut ni, dia kecil, ringan dan juga bercangkuk. Okey, dan yang terakhir sekali adalah
Lenggai saya ini mengering dan merekah. Wah, adik-beradik saya semakin bertambah. Jadi pokok kembang ni tadi sebenarnya dipecahkan melalui apa? Iaitu melalui mekanisme letupan. Jadi ciri-ciri yang ada pada biji benih pokok kembang ini adalah lenggai mengering ataupun lenggai merekah. Okey, sekarang kamu semua telah mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan dipecahkan dengan cara yang berbeza. Okey, ada yang dipecahkan melalui angin, air, haiwan dan manusia serta mekanisme letupan. Okey, setelah kamu mengikuti kisah biji benih pokok kembang dan induknya, nyatakan cara tumbuh-tumbuhan memancarkan biji benih atau buahnya. So, murid-murid, ada berapa cara pencarian biji benih? Ya, ada 4 kesemuanya. Okay, jadi cikgu akan senaraikan kepada kamu jenis dan juga ciri-ciri yang ada pada biji benih tersebut. Okey, jadi kita senaraikan bersama. Kalau anda ada buku untuk tulis ataupun salin, kita boleh salin sama-sama. Okey, so yang pertama, cikgu nak buat jadual kat sini. Okey, so okey, cara pencarian. Okey, ciri-ciri. Okey. Jadi cikgu akan buat jadual supaya mudah untuk anda lihat cara pencarian dan juga ciri-ciri. Okey, cara pencarian pertama tadi apa? Untuk buah angsana. Okey. Yang pertama adalah melalui angin. Okey, contoh dia adalah, contoh tumbuhan adalah buah angsana. Okey, so ciri-ciri dia. Okey, kita cari. Okey, ciri-ciri dia adalah, okey, jadi buah angsana ni dia mestilah kecil. Oh, kecil, tak nampak ni. Tu kawan lah. Okey, kecil. Yang seterusnya ringan. Mestilah kalau dia nak ditebarkan melalui angin, dia mestilah ringan dan kecil. Kemudian berbulu halus. Seterusnya nipis dan mempunyai struktur bersayap. Okey. Lepas ni kita akan tengok contoh-contoh lain selain daripada buah angsana. Okay, kita senaraikan dulu cara dengan ciri. Yang kedua adalah buah kelapa ni tadi. Dipencahkan melalui air. Contoh dia adalah buah kelapa. Jadi dia punya ciri-ciri adalah kulit berlilin. Kalau kulit berlilin ni, berlilin dia maksudnya adalah kalis air. Jadi air tak dapat masuk ke dalam buah tersebut dan menyebabkan dia tenggelam. Dan yang kedua adalah sabut berongga. Sabut berongga ni maksudnya buah kelapa ni tadi. Ni isi dia kan. Sabut ni dia ada ruang-ruang di antara dia. Dalam ni ada ruang ataupun rongga. Okey. Maksudnya bila dia ada ruang rongga udara, artinya dia boleh terapung. Contohnya macam pelampung. Dan pelampung dia ada udara di dalamnya menyebabkan dia boleh terapung. Begitu juga dengan buah kelapa.
Okey, seterusnya adalah yang ketiga adalah melalui haiwan dan manusia. Okey, contoh yang diberikan dalam buku teks ni ada dua, iaitu yang pertama adalah buah rambutan dan yang kedua adalah buah ataupun biji berapa tadi? Pepulut. Biji pepulut. Biji benih pepulut. Okey, ada dua. Okey, jadi buah rambutan ni apa ciri dia? Biji benih pepulut ni apa ciri dia? Okey, kalau buah rambutan, macam mana dia nak menarik perhatian manusia dan haiwan? Mestilah isi yang boleh dimakan. Okey, seterusnya adalah warna yang menarik. Contoh macam buah rambutan ni dia warna merah. Contoh tumbuhan lain macam betik, tembikai, warna dia yang menarik. Dan yang terakhir, bau yang harum. Untuk menarik perhatian haiwan. Seterusnya kalau biji benih pepulut ni, dia kecil, ringan dan bercangkuk. Okey, kalau kita lihat kat sini, bercangkuk ni merupakan ciri yang penting untuk biji benih pepulut ni, supaya dia boleh melekat pada tubuh haiwan ataupun pakaian manusia. Okey. Okey, dan yang terakhir adalah melalui mekanisme letupan. Letupan. Okey, mekanisme letupan. Okey, mekanisme letupan ni contoh dia adalah biji benih ke embung. Okey, jadi ciri dia adalah lenggai ni maksudnya dia punya sarung. Sarung biji benih, dalam tu ada biji benih. Ni dia punya lenggai ni. Lenggai. Jadi lenggai ni ataupun sarung biji benih tu mengering. Kalau mengering, dia akan meletup. Yang kedua adalah lenggai merekah. Okey. So, kita lihat dekat sini apa contoh tumbuhan lain. Okey, dandelion, buah nipah, buah manggis, buah getah. Jadi, cikgu nak kamu fikirkan. Dandelion ni, bila kita lihat pada ciri-ciri dia, dia boleh dipencahkan melalui apa? Buah nipah, buah manggis dan juga buah getah. Okey, dandelion ni. Okey, cikgu bagi jawapan lah dengan kamu. Okey, dandelion ni, kita tengok dia ada bulu, dia boleh dipencahkan melalui angin. Dandelion. Selain daripada tu, kapas. Okey, melalui air,
buah nipah. Selain daripada tu, teratai. Okey, mulai haiwan dan manusia. Okey, manggis. Selain tu, kemuncup. Banyak lagi buah lain, buah mangga, tembikai, betik, nangka. Okey, kemudian buah getah. Lagi biji saga. Okey, dan banyak lagi. Okey, jadi ini adalah jenis dan ciri-ciri yang ada pada tumbuhan untuk disebarkan melalui cara pencarian dia. Okey, dan yang terakhir sekali kita akan pergi kepada kepentingan. Okey, kepentingan. Okey, kita lihat buku teks muka surat 109. Okey, kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan. Apa kaitan ataupun kepentingan di antara kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan ni? Okay. Okey, dia ada kaitan antara satu sama lain. Okey, tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan kepada hidupan lain seperti haiwan dan manusia. Jadi tumbuhan ni merupakan sumber makanan kepada haiwan dan manusia. Tumbuhan sumber makanan kepada haiwan dan manusia. Okey. Kemudian haiwan dan manusia perlu membekalkan baja dan nutrien kepada tumbuhan. Okey, itu kaitan dia tadi. Haiwan dan manusia membekalkan baja kepada tumbuhan. Kita lihat dekat sini ya. Okey. Dan seterusnya, kehidupan seperti haiwan dan manusia menyumbang kepada kemandirian spesies tumbuhan dengan membantu membecahkan biji benih dan buah-buahan dan tumbuhan. Haiwan dan manusia membantu memencarkan biji benih atau buah. Seterusnya, yang terakhir, haiwan membina sarang daripada tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan perlindungan. Okey. Haiwan membina tempat perlindungan daripada tumbuhan. Contoh dia punya reban ke, dia punya sarang burung. Dan yang terakhir, tumbuhan juga membekal oksigen kepada hidupan lain. Okey, tumbuhan membekalkan oksigen kepada haiwan dan manusia. Begitu juga sebaliknya. Okey. Okey, ini adalah kepentingan. Kita lihat balik kat sini. Ya, tumbuhan sumber makanan. Okey, sumber makanan.
Okay, haiwan dan manusia membekalkan baja kepada tumbuhan. Haiwan dan manusia membantu memancarkan biji benih. Haiwan membina tempat perlindungan daripada tumbuhan. Tumbuhan membekalkan oksigen kepada haiwan dan manusia dan juga sebaliknya. Jadi, murid-murid, apa yang saya tulis ni kalau boleh salin juga dalam buku masing-masing. Okey. 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 Okey, sampai di sini saja tajuk pencarian biji benih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.